Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada malam ni. Seperti biasa dapat kita sambung pengajian kita kitab Muniyatul Musalli. Siapa ada kitab boleh buka kitab. Muka surat 52 Rumi. Muka surat 18 Jawi. Kat mana ni? Hilang tanda ni. Beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 7 6 daripada atas ataupun 5 daripada atas. Enam daripada atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 daripada atas. 7 daripada atas. Mana hilang dia punya tanda, penanda tu. Dan setengah daripadanya bertelekan. Baik, masuk. Siapa yang boleh masuk, boleh masuk. Hujan-hujan ni, Masya Allah. Sedap tidur ni. Sini hujan. Daripada tadi lagi hujan. Dah lah siang tu mendung. Alhamdulillah. Mari kita tengok ada orang masuk ke belum. Ramai lagi tak masuk ni. Ramai lagi tak masuk ni. Siapa yang ada? Mari kita tengok. Warifida Abdul Qadir, Hanif Hadi, Saiful Soleh, Fauziah Sa'id, Abang Singa. Bunyi hujan ke? Bunyi hujan. Bunyi oning orang sebelah. Kuliah diteruskan walaupun pemimpin kita bertukar. Tak tahulah bertukar ke tak bertukar. Katanya interim. Kalau sementara caretaker yang sama juga, tak bertukar pun. Rasanya tak bertukar lah ni, yang sama je. Ratifah Umar, Jasri Johari, Amar Amanda Rosizul Kahairi, Nur Hafizah Ahmad Isa, Sariyah Sari, Ruziah Ma'ruf Azam, BP, Zainur Rafa, Syahril Alir,
Oh, mutamusalli yang biru, Rumi, muka surat 70. 70. Rumi hijau, muka surat 52. Jawi, muka surat 18. 7 daripada atas. Hafizan. Kuat bunyi hujan Itulah, memang kuat pun. Kita kurangkan sikit bunyi dia. Tak boleh juga. Bunyi tu terlalu kuat. Bunyi zeng ni. InsyaAllah sekejap lagi berhenti tu. Zuria Tajuddin, Jaafar, Harun, Marina, Rokibah, Abdul Rashid, Abdul Samad, Kakak Lebah, Intan Sumayyah, Wan Nuruddin. Abang Singa ada hadir. Azizah, Izzah, Halil Daud, Mas Mulyadi, Farah, Muhammad Irwan, Rokibah, Nasir Sulaiman. Pelindung jelas. Ni orang pelindung ni. Dengar ni orang pelindung ni. Haji Wan pun dah ada. Harizan Kamis buat soundproof studio boy. Siti Azmahani. Siapa lagi? Tu je lah kot yang ada. Esah Ismail, Akman Man. Macam mana nak bagi hilang bunyi ni? Soundproof dah ni rasanya. Baik, boleh kita mula. Sebut nama kita Ustaz. Sebut Akmal Man. Baik. Bolehlah tu. Boleh start dah. Kitab Munyatul Musalli. Bab makruh-makruh dalam solat. Ada berapa makruh dalam solat keseluruhannya? Kita tengok balik kejap. Kita ulang sikit. Syida Ahmad Jitra line clear. Alhamdulillah. Kita tengok sekejap sikit makruh dalam solat yang kita dah bahas minggu lepas. Lepas tu kita terus sambung yang minggu ni. Minggu lepas. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Makruh dalam solat yang pertama, makruh dalam solat banyak. Yang pertama, setengah daripadanya berpaling ke kanan atau ke kiri dengan muka atau tengok kat langit, bukan tengok tempat sujud. Maka hukumnya makruh, kita bahas minggu lepas, kerana ia adalah permainan syaitan. Itu kerja syaitan lah nak merosakkan sembahyang kita. Ketika kita bermunajat dengan Allah, tapi kita berpaling kanan kiri, seumpama kita tidak serius dalam beribadah, hati kita menandakan tidak khusyuk. Sedangkan khusyuk merupakan tuntutan juga dalam solat. Dan ulama menafsirkan maksud berpaling tadi tu ada dua. Pertama, berpaling kiri kanan atas bawah. Bukan kiri atas bawah, kita memang tengok bawah. Kiri kanan atas makruh. Yang kedua, berpaling hati, tak ingat pada Allah ketika solat. Maka hukumnya makruh, kerana dada kita kiblatnya Kaabah, tempat muka kita kiblatnya tempat sujud, tengok tempat sujud, bukan tengok atas langit, bukan kiri kanan. Dan hati kita kiblatnya Allah. Jika tak ada keperluan berpaling kiri kanan, tengok melilau mata, hukumnya makruh. Jika ada keperluan, tak makruh. Contohnya mungkin ada sesuatu yang mesti dilihat, anak ke, nak main kat tangga dan sebagainya, yang perkara yang berbahaya. Kerana Nabi SAW, dia pernah
mata dia sentiasa melihat dekat satu lorong, memerhatikan musuh. Waktu ada musuh, Nabi solat macam ni, tapi tengok sana. Macam ni. Solat sini, kiblat sini, tengok sini. Macam ni. Tengok situ lorong. Bimbang takut musuh datang. Sampai habis Nabi sembahyang gitu. Maka ulama mengatakan jika ada keperluan tak makruh berpaling. Tiba-tiba pintu terbuka ke kan, tak nak tahu siapa juga kan. Tiba-tiba ada orang, kalau sembahyang berjemaah ada orang cuik bau ke, nak tahu juga orang ni nak panggil belakang pergi sembahyang ke apa, nak buat saf dengan dia ke apa, kenapa cuik? Ke cuik nak minta jadi imam ke apa? Jadi boleh tengok sikit. Tengok sikit. Okey, boleh berpaling. Yang kedua kita bahas minggu lepas adalah menutup muka. Menutup mulut, bukan menutup muka, menutup mulut, termasuklah muka lah mulut tu macam ni. Dengan umpama kain ke, melainkan nak menguap tak ada masalah. Menguap tak ada masalah untuk tutup. Malah sunat tutup mulut ketika menguap walaupun dalam sembahyang. Hadis dia diberi hadis, maksud hadis, apabila menguap seseorang kamu, maka hendaklah memegang dengan tangannya atas mulutnya. Maka bahawasanya syaitan masuk pada mulutnya. Idza tatha'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fih fa inna syaitana yadkhulu. Sesungguhnya syaitan masuk kalau tak tutup. Settle 2 minggu lepas punya. Kemudian setengah daripadanya menyingkap rambut, duk sibuk duk main rambut, ataupun duduk nak sujud terpaksa pegang rambut sebab rambut tu mungkin takut tutup dahi dan sebagainya. Maka dia sikit menyingkap rambut, atau kainnya. Menyingkap tu maksud apa dia panggil ni gulung ataupun lipat baju, lengan baju ni ataupun seluar. Dua-dua adalah makruh. Termasuk juga mengikat rambut. Mengikat rambut pun makruh juga, kerana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia pernah dengar Nabi kata, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin alal jabhati. Diperintahkan aku untuk sujud, kata Nabi, di atas 7 tulang, 7 anggota, 7 tulang. Wa asyara biyadihi, Nabi bagi isyarat biyadihi, tangan, ala anfihi wal yadain. Nabi bagi isyarat dekat dahi, Nabi bagi isyarat dekat tangan, war rukbatain, Nabi bagi isyarat dekat lutut, wa atrafil qadamain, buku lali, bukan buku lali, apa dia, ujung kaki, wala nakfitas thiyaba, dan Nabi kata jangan kau menahan pakaian kamu, maksudnya melipat, wasya'r, dan rambut jangan ikat. Tu hadis dia yang ada, tapi dalam kitab kita tak ada hadis. Saya cari hadis dia lah. Kerana perumpamaan orang yang sembahyang dalam keadaan mengikat rambut ataupun menyingsing lengan ataupun melipat kaki, kaki seluar tu, seumpama innama mathalu hadha mathalul ladzi yusalli wa huwa maktuf. Seumpama orang yang sujud tapi tangan dia terikat kat belakang, seumpama gitu. Kerana apabila tak ikat rambut tu jatuh ke bawah. Bila rambut tu jatuh ke bawah, ada pahala rambut tu jatuh ke bawah, kerana rambut tu pun nak sujud juga. Tapi dimaafkan bagi orang perempuan, disebut dalam kitab kita. Yang keempat, kita bincang minggu lepas, makruh juga ludah. Ludah, walaupun ia tak najis ludah, tapi dia menjijikkan. Khabith lah, benda yang khaba'ith, yang menjijikkan. Maka kalau ludah tu hukumnya makruh, tapi yang makruh di hadapan atau di kanan. Depan dan kanan je makruh, kiri tak makruh. Itu pun kalau bukan masjid. Kalau masjid tak boleh lah berludah kat mana, kiri kanan tak boleh masjid kan. Ni kalau kat rumah, kalau kata air beliau penuh ke, tak boleh nak telan pun rasa semacam. Jadi nak ludah, bila nak ludah tu ludah ke kiri. Ludah ke kiri, dan ataupun ludah di baju, ataupun ambil pakai kain, dia ada bawa macam sapu tangan ke kan, gitu. Ludah kat baju pun boleh, letak kat tangan macam tu pun boleh, lap pun tak apa masalah. Itu pun kita bahas minggu lepas. Dan ni masuk yang minggu ni, masuk sekarang, masuk yang malam ni punya pengajian. Kejap, saya ada ke tak? Oh ada, saya ada ambil. Tu dia. Itu dia.
boleh buka kitab. Siapa yang tak ada kitab boleh tengok dekat skrin tu lah. Boleh tengok kat skrin. Saya letak dekat skrin tu. Dan setengah daripada perkara yang makruh bertelekan pada pinggangnya. Muka surat 52. Bertelekan pada pinggangnya. Apa bertelekan ni? Bertelekan ni ikhtisar. Maksudnya cekak pinggang ni. Ni, cekak pinggang. Bertelekan tu ikhtisar. Istilahnya ikhtisar ataupun bercekak pinggang. Makruh dalam semayang. Oh, orang semayang gini. Dia semayang gini. Sebenarnya semayang gini pun makruh. Bukan. Sebenarnya di luar semayang pun makruh buat gini. Maksudnya bercekak pinggang ni hukum makruh dalam semayang dan luar semayang. Sebenarnya. Okay. Tapi kita cerita dalam semayang lah. Kerana ditegah pada hadis. Tak sebut hadis apa dalam kitab kita. Saya cari jumpa hadis tu. Kerana ditegah pada hadis dan kerana menyerupa dengan orang takabur dan menyerupa dengan syaitan, dan demikian lagi ahli neraka, tiru ahli neraka apabila mengambil kesenangan dikerjakan yang demikian itu. Dalam sembahyang makruh cekak pinggang. Luar sembahyang pun makruh cekak pinggang. Dua-dua makruh. Kerana kata Abu Hurairah, annahu naha an yusalliya ar-rajulu mukhtasiran. Baginda Nabi SAW menegah seseorang bersolat sambil bercekak pinggang. Makruh. Sebab apa? Yang pertama, kalau tulis dalam kitab kita, kerana menyerupa orang takabur. Dalam sembahyang atau luar sembahyang. Orang bercekak pinggang ni takabur. Jadi hati-hati, janganlah kita cekak pinggang. Mungkin dalam sembahyang kita tak cekak pinggang, bertelekan. Tapi luar sembahyang, nak tengok apa-apa kita tengok. Kan? Cekak pinggang. Tu. Makruh hukumnya. Kerana dia rupa, style orang takabur. Memang tak semestinya takabur. Ada orang dia bukan saja je lengah, dia letak tangan situ. Tapi style tu style orang takabur. Jadi walaupun kita tak takabur, letak tangan macam tu macam tiru style orang takabur. Jadi kerana itulah makruh. Yang kedua, syaitan. Dan syaitan. Dan syaitan tu. Apa maksud dan syaitan? Cara posisi apa dia? Posisi kegemaran berdirinya setan. Setan pun ada kegemaran. Antara kegemaran setan adalah posisi berdiri dia adalah dengan cara bertelekan ataupun bercekak pinggang. Setan macam tu, simple lah kata. Dan syaitan. Apabila iblis dia halau ke dunia ni, ke bumi ni, apabila tak nak sujud pada Adam kan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, maka dikeluarkan iblis ni daripada orang beriman, bukan orang lah, dia bangsa jin, kemudian kepada makhluk yang terkutuk, kemudian dihambat, dilempar ke dunia, ke bumi ni. Kemudian apabila dilemparkan, dia tengok, oh macam ni bumi tu. Dia tengok apa bumi tu. Bila dilempar, ketika dilemparkan tu, dia memang dah duduk di bumi dah. Tapi ketika dia dilemparkan di bumi tu, apa yang dia buat? Dua perkara yang dia buat dulu. Setelah dia dihumpat, bukan dihumbat, setelah dia dihalau. Pertama, dia bersiul. Yang kedua, dia bercekak pinggang. Sebab tu macam ni. Dia tengok. Oh, aku dah jadi musuh Allah dah ni. Sambil-sambil tengok, aku nak buat apa ni? Aku dah janji aku akan merosakkan semua anak Adam. Korang hajarnya Adam sebab dia aku kena. Sambil-sambil tu, sambil tengok. Tu, cekak pinggang. Lepas tu siul. Seronok aku, puas hati aku kata. Puas hati aku. Dia tak puas hati dengan Nabi Adam kan? Dia pun bersiul. Jadi dua perkara ni jangan buat.
Makruh bersiul dengan bercakap pinggang. Tu perangai setan. Dan demikian lagi ahli neraka. Sama juga hadis daripada Abu Hurairah, al-ikhtisaru fi salati rahatu ahli nari. Ikhtisar, bercakap pinggang adalah cara ahli neraka berehat. Sebab tu disebut di sini. Dan demikian lagi ahli neraka apabila mengambil kesenangan dikerjakan demikian itu. Habis dah kena seksa macam-macam. Aduh, nak ambil sedikit kesenangan, tapi dalam neraka tak ada kesenangan. Nak legakan sikit, berdiri, cekak pinggang. Itulah style orang ahli neraka. Kerana itu makruh. Dan ada hadis lain, tambah lagi satu, boleh dobek ni. Tambah lagi satu. Hadis yang lain, iaitu orang Yahudi suka bercakap pinggang. Orang Yahudi suka bercakap pinggang. Saya tak perhatilah pula dengan orang Yahudi ni suka ke tidak. Tapi begitulah dalam kitab tulis. Orang Yahudi ni dia suka bercakap pinggang. Memang ada hadis daripada Aisyah, riwayat Aisyah radhiyallahu anhuma, kanat takrahu an yaj'ala yadahu fi hadiratihi wa taqulu innal yahuda taf'alu. Sayyidatina Aisyah kata Nabi SAW membenci seseorang yang meletakkan tangannya di pinggangnya. Macam ni. Nabi tak suka. Sambil Nabi berkata, sesungguhnya orang Yahudi suka buat gini. Nabi SAW dia kalau boleh nak menyalahi orang Yahudi. Tak nak sama. Orang Yahudi dan Nasrani. Nak berbeza daripada mereka. Walaupun cara berdiri mereka pun Nabi nak kalau boleh elakkan. Kerana Nabi tak suka. Jadi hukumnya makruh. Tak sampai tahap haram, tapi makruh. Jadi ada 4 bercakap pinggang ni. Dalam sembahyang makruh, luar sembahyang pun makruh. Kerana 4 perkara. Yang pertama, rupa orang takabur, orang belagak, orang sombong. Posisi kegemaran syaitan. Syaitan suka berdiri gitu. Yang mana dia diturunkan, bukan diturun, dia dihalau ke bumi ni, ke dunia ni. Dia buat 2 perkara, bersiul dan bercakap pinggang. Yang ketiga, ahli neraka nak ambil sedikit kesenangan bila dah kena seksa tu, berdiri dan cekak pinggang. Yang keempat, kerana orang Yahudi memang suka style begitu, cekak pinggang gitu. Habis. Mari kita tengok yang seterusnya. Mudah aja tu. Dan setengah daripadanya merendahkan kepalanya daripada belakangnya pada rukuk. Dah setengah daripadanya merendahkan kepalanya daripada belakangnya ketika rukuk. Ini ramai orang buat. Sembahyang dia gini. Ni kepala, ni badan. Ni kaki tak apalah. Okey. Dia makruh adalah merendahkan. Sebenarnya dia tulis sini merendahkan kepalanya daripada belakangnya. Ni belakang, ni kepala. Macam ni. Sebenarnya macam ni pun makruh. Kura-kura. Macam kura-kura. Straight, kura-kura. Macam ni juga makruh. Sunat dia gini. Sah tu sah sembahyang. Sunat straight. Makruh. Leher dia kat sini, leher ni sunat straight. Kalau bila gini leher dah ke atas, bila gini leher dah ke bawah. Dan mata sunat memandang tempat sujud. Kita tahu mata sunat memandang tempat sujud. Tapi ramai yang salah faham. Maksud tempat sujud adalah dahi yang kena kat depan tu, dekat sejadah kat depan tu. Dalam masalah rukuk ya. Dalam masalah rukuk, sunat tengok tempat sujud. Ketika berdiri, sunat tengok tempat sujud. Ketika duduk, sunat tengok tempat sujud. Apakah yang dinamakan tempat sujud? Tempat sujud ni maksudnya tengok di lantai tu, di kawasan kita sembahyang. Tu maksud tempat sujud. Bukan maksud tempat sujud yang betul-betul dahi kena masa sujud.
Ya, itu juga termasuk, tapi tak semestinya kat situ. Maksud tengok tempat sujud, tak semestinya tempat dahi tu kena. Dahi tu kena lantai, kena sejadah, itu memang tempat sujud, betul. Tapi tak semestinya situ. Tak semestinya di situ, spot tu. Habis kalau bawah sikit macam mana? Kalau ke kiri sikit macam mana? Kalau ke kanan, kita sujud di sini. Ni sejadah, kita sujud di sini. Sini, kita sujud. Macam mana kalau masa kita berdiri tu, kita tengok sini sikit, bawah sikit. Atau tengok belah sini sikit, atau tengok belah sini sikit. Sebab sunat tengok tempat sujud ketika solat. Oh, tak boleh lah, sini makruh, tengah aja. Tidak. Maksud tengok tempat sujud adalah tengoklah kawasan tu. Ini tempat sujud, sejadah dia. Ni kaki. Kat sini kaki. Ini sejadah. Jadi tengok tempat sujud tu. Tengok tempat sujud tu di kawasan ni. Di kawasan ni. Bagus jugalah saya rasa kalau saya lukis sikit. Sebab ramai orang salah faham dalam masalah ni. Ramai orang salah faham dalam masalah ni. Mari kita tengok maksud tempat sujud tu kat mana. Dah boleh guna teknologi, buat apa tak pakai tak? Mari tengok. Mudah-mudahan lepas ni taklah tersilap lagi, tersilap faham. Okey. Tengok ni sejadah, kita ambil sejadah lah, tak sebenarnya sejadah. Okey, kita ambil sejadah. Ni sejadah. Ni sejadah dia. Asal tangan jadi sengit ni. Oh, patut pun. Bawah. Okey. Ni sejadah. Ni sejadah. Ni kaki dia. Ni kaki dia. Mudah lah tulis. Ni kaki dia. Ni kaki. Ni semayang. Ni kaki dia. Ni kaki. Okey. Tempat sujud yang dahi kena. Tempat sujud yang dahi kena adalah di sini. Kan? Area ni. Ini tempat dahi kena. Ni kalau ada AR saya ni. Saya ada AR kat Pucat Alam ni. Dia ada online, tapi itulah, saya dah suruh dia lukis dah kalau dekat surau ni. Sebab AR saya tak ada kat sini. Dia ada kat rumah dia. Okey. Okey. Sini tempat sujud dia. Okey. Maksud tengok tempat sujud ketika solat, ketika berdiri, ketika duduk kan, sunat tengok tempat sujud, adalah betul di sini. Betul lah kat sini. Betul dah. Tapi tak semestinya kat situ. Dia kawasan ni maksudnya. Boleh lah. Sini jaraknya kaki ni lebih kurang sejengkal. Itu sejengkal, lebih kurang sejengkal. Lebih kurang. Ni kaki. Ni kaki dia. Ni kaki dia. Lebih kurang je. Ini maksud tempat sujud. Ni maksud dia tempat sujud. Ni tempat sujud. Semua. Semua ni tempat sujud. Semua. Lebih kurang. Dia tak semestinya lah. Habis kalau kat sini macam mana Ustaz? Makruh ke? Tak ada. Lebih kurang lah. Lebih kurang lah. Okey. Tu maksud tempat sujud. Baik. Ketika berdiri, cantik kalau tengok sini. Ketika berdiri, cantik kalau tengok sini. Sangat cantik kalau tengok sini. Sini. Masa berdiri, cantik. Tengok sini. Masa duduk. Berdiri, duduk. Cantik kalau tengok sini. Kawasan ni. Ni. Cantik sangat. Okey. Bukan kata tak boleh tengok sini. Tengok sini, tengoklah. Tapi kekallah tengok kat sini. Kalau nak tengok sini, kekallah kat sini. Nak tengok sini, tengoklah. Kenapa? Wallahualam, kenapa dia tengok gitu? Sengit, kepala dia sengit ke apa, leher sengit ke apa ke. Nak tengok kat sini, silakan. Nak tengok kat sini, silakan. Tengok sini, silakan. Tapi janganlah bergerak, tengok situ je lah. Tengok gitulah. Dia tak bergerak pun. Kepala dia tetap gini. Kepalanya tetap begini.
Kalau tengok ke sana pun kepala dia gitu juga. Tengok ke sini sikit sebab sejadah besar ni je. Kalau nak tengok kat sini, kepala dia tetap macam ni juga, cuma sikit aja. Kalau tengok belah sini, kalau dia tengok belah sini, dia tengok kat sini, ni, kat sini, kepala dia macam tu juga, macam tu je Tengok belah sini, kepala dia gini juga, tengok macam tu je, tak ada beza pun. Kalau tengok sini, kepala dia macam ni sikit je. Biasa tengok macam ni kepala dia macam ni sikit je. Tak ada beza pun, sikit sangat. Tak ada beza, tak nampak pun. Ni, okay. Ketika berdiri, ketika duduk, ketika berdiri, ketika duduk, cantiklah tengok situ. Di sini, cantiklah. Tak semestinya tengok mana-mana pun boleh. Baik, kita nak cerita ketika sujud, ketika rukuk. Ketika rukuk, kepala dia, ketika rukuk, kepala dia kat mana? Ketika rukuk, kepala dia kat sini. Hitam lah kepala. Kepala dia kat sini. Kepala dia kat sini. Ni rambut dia. Ni. Tengok bawah. Tempat sujud, tempat dahi kena masa sujud sini. Kalau dia tengok, itu jadi kura-kura ke atas. Kalau dia tengok kaki dia kat sini, jari kaki dia tengok, kaki aku panjang, tak kerat lagi, dia tengok sini, kawasan ni. Kalau dia tengok kawasan ni, dia tengok sini, jadi ke bawah gini. Sini sikit, sini. Kalau tengok tempat sujud yang dahi dia, jadi gini. Dua-dua makruh. Habis tu tengok kat mana? Tengok kat sini kat kepala dia, bawah kepala dia. Macam mana nak buat? Saya tak reti lukis-lukis ni. Macam mana nak buat? Tengok kat sini lah. Tengok kat sini. Sini, tempat masa rukuk. Kepala dia sini. Gitu kot. Lebih kurang. Jadi bila gini, barulah kepala gini. Sebab tengok straight ke bawah. Dia punya jarak lebih kurang satu jengkal daripada jari dia, jari kaki. Lebih kurang lah. Ni jari kaki, lebih kurang lah ni. Jengkal lebih sikit. Ni kepala. Barulah straight. Saya lukis lagi, tak faham lagi, tak tahulah. Walaupun tak kerti sangat lukis. Tak faham lagi, tak tahulah. Ramai gini. Semua gini ramai. Dan ramai juga gini. Sunatnya gini. Selain daripada ni atau ni, makruh. Tahulah. Kalau rasa tak faham lagi, tak tahulah. Jadi cukup-cukuplah buat perkara makruh. Habis. Seterusnya, cuma ada yang dikecualikan. Ada 3 tempat yang tengok tu, bab mata ni. Pertama, ketika berdiri, ketika duduk, tengok tempat sujud, sebut dah tadi. Ketika rukuk, tengok bawah straight. Okey. Ketika kunut, tengok tapak tangan. Tu je masalah mata lah sedikit. Ketika sembahyang ada masalah mata ni. Secara umum, tengok tempat sujud. Tempat dahi kena kat mana? Di situ, secara umum. Ketika rukuk, tengok straight ke bawah. Sebab ketika kunut, tengok tapak tangan. Allahumma hdini fi man hadait. Tengok tapak tangan. Sebab kalau tengok sini, dia akan pergi ke tempat sujud. Jadi tutup. Tutup. Tengok tapak tangan. Ketika kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, tengok jari ni. Itu masalah mata dalam sembahyang, ada itu aja. Secara umum, tengok tempat sujud. Ketika rukuk, tengok straight ke bawah. Ketika kunut, tengok tapak tangan. Dengan maksud, kalau kita buka tapak tangan ni, pergi tempat sujud, tapi kita tutup. Ketika illallah, tengok jari. Tu je, yang lain tak ada dah. Okey, dan seterusnya, dan setengah daripadanya ia sembahyang. Ada soalan ke? Saya tak ada kot. Mudah aja ni. Kena lukis pandangan sisi. Itu kena panggil saya punya
Saya punya arkitek lah. Arkitek saya tak ada. Okey. Pandang sisi, pandang atas, pandang bawah, saya mana reti lah. Kerah tangan ni. Okay. Yang ketujuh, kalau kita kira semua, yang ketujuh ni. Dan setengah daripadanya, ia sembahyang serta berkehendak berhadas. Berhadas. Maksudnya berkehendak berhadas. Maksudnya nak batal wuduk. Semayang dalam keadaan nak batal wuduk, tapi tak batal, hampir nak batal. Duk tahan lah maksudnya. Sama ada ia hendak buang air kecil. Kalau buang air kecil, berhadas kecil. Atau hadas besar. Atau buang air besar. Bukan hadas besar, buang air besar. Atau angin, nak keluar angin. Maka maksudnya istilah dia panggil berkehendak kepada hadas. Maksudnya nak buang air lah. Nak tahan yang nak keluar daripada kubur dan dubur, ada dia tahan. Maka sunat ia selesaikan daripadanya. Sunat selesaikan dulu hajat tu. Sebab tu namanya qada hajat. Sebab perkara itu hajat sungguh. Hajat sungguh tu. Hajat sungguh. Dia panggil qada hajat. Ada orang tanya dulu, kenapa orang panggil qada hajat? Qada hajat ni maksudnya, dia kata nak berhajat kepada sesuatu, qada hajat. Apa gitu? Memanglah benda yang nak keluar daripada badan kita sangat berhajat tau. Sangat berhajat. Kita sangat berhajat kepada perkara itu. Tahu tak? Perkara badan kita yang nak masuk, yang memerlukan masuk dan memerlukan keluar, lebih yang tak boleh ditahan adalah nak keluar. Perkara dalam badan kita, dekat badan kita, ada perkara yang masuk, ada perkara yang keluar. Perkara masuk dan perkara keluar dekat badan kita ni, yang keluar tak boleh nak tahan. Sangat payah berbanding dengan masuk. Masuk mudah nak tahan. Contoh lapar. Lapar perut, kita boleh tahan. Lapar perut sekarang ni, silat-silat esok tak makan pun okey lagi. Okey dengan maksud boleh tahan. Memanglah lapar, tapi boleh tahan. Benda nak masuk ke dalam badan kita, boleh kita tahan. Walaupun kita lapar lah ni. Kalau tak lapar, memang tak tahan. Ni kalau lapar dah. Hari ni lapar, esok tak makan lagi, boleh tahan. Boleh tahan. Relax aja. Tapi benda yang nak keluar pada badan kita, jangan buat hal. Perut dah memulah dah. Mula-mula dah perut. Salah makan apa ni? Salah makan apa ni? Perut memulah. Naik bas ekspres. Contoh naik bas ekspres. Tiba-tiba perut terasa lapar. Pergi depan cakap kat driver, "Bang, berhenti kat mana-mana kedai jap bang. Saya lapar lah bang." Abang tu kata apa? "Alah, sabarlah dulu sampai kat R&R tempat kita perhentian kita nanti makan lah. Ada lagi 1.5 jam ni. Sampailah jalan, nanti kan lambat." Abang tu takkan berhenti. Dia kata, "Tahan. Pergi tahan. Silakan tahan." Tapi cuba kalau orang tadi tu, dia bukan masalah nak makan, bukan masalah nak masuk ke dalam badan dia, masalah nak keluar. Pulat perut memulas. Perut memulas. "Bang, tak tahan dah bang. Ujung dah ni bang. Dah keluar sikit-sikit dah ni bang." Dia kata kat abang tu, "Kena berhenti bang, cari toilet." Abang tu kata, "Tak apalah, tunggu 1.5 jam lagi." Lepas 1.5 jam nanti, buanglah puas-puas ke R&R. Dia kata gitu. Memang boleh. Tengok, tak sampai 1/2 jam berterabur dalam bas tu. Perkara yang boleh kita tahan, sama ada perkara nak masuk atau nak keluar. Perkara yang nak masuk boleh ditahan berbanding perkara yang nak keluar. Yang nak keluar ni jangan buat hal. Jadi disebut di sini, okey, dan setengah daripadanya ia sembahyang serta berkehendak kepada berhadas, sama ada dia hendak buang air kecil, buang besar ataupun angin. Benda tu tak boleh tahan, dia akan mempengaruhi pemikiran kita. Dekat benda tu je duk tahan. Bila nak habis semayang, cepat-cepat semayang sebab nak keluarkan benda tu. Makan dia kurang sikit, lapar tu dia kurang sikit. Tuntutan tu kurang sikit, tekanan tu kurang sikit. Bab masuk, bab keluar ni dia punya tekanan lain macam. Kerana tu kata Abu Umamah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha
an yusalliyar rajulu wa huwa haqinun. Nabi melarang seseorang lelaki ataupun perempuan sembahyang. Nabi melarang seorang sembahyang dalam keadaan haqinun. Haqinun. Apa benda haqinun ni? Maka ulama menjelaskan haqinun ni maksudnya menahan diri daripada buang air kecil, buang air besar ataupun keluar gas. Sama ada keluar pepejal, cecair ataupun gas. Tahan diri. Dia panggil haqinun. Naha anna yusalliya rajulu wa huwa haqinun. Kita dilarang, kata Nabi, semayang dalam keadaan haqinun, iaitu menahan daripada nak membuang sesuatu. Dari istilah yang dipanggil dalam kitab kita, berkehendak berhadas. Berkehendak berhadas, sama ada ia hendak buang air kecil atau besar atau angin. Maka sunat ia selesaikan dulu. Buang dulu, selesaikan dulu. Kemudian ia sembahyang. Barulah sembahyang lepas tu, selama belum picik waktunya. Picik tu sempit. Sempit. Selama belum sempit waktunya. Selama belum masa yang ada tu ngam-ngam je. Memang ngam-ngam je. Kalau masa tu luas, tidak picik, masuk tu luas, maksudnya buang air, basuh-basuh, ambil wuduk, sempat lagi sembahyang, maka settlekan dulu hajat tu. Qada hajat tu settlekan dulu. Tapi kalau masa tu tinggal 5 minit je, ataupun cukup-cukup je nak sembahyang, maka tahanlah, dia kata sini, hendaklah ia sembahyang sertanya. Kalau macam tu, sembahyanglah sertanya. Maksudnya, tahanlah sembahyanglah. Sebab masa tinggal 5 minit, nak sembahyang asar, nak habis asar dah, contoh. Yang itu tahan-tahanlah, sebab kalau dia pergi buang air, menyebabkan masa habis. Jadi kalau masa tu tak picik, masa tu tak sempit, masa masih lagi luas, maka makruh sembahyang gitu. Hendaklah dia pergi settlekan dulu hajatnya. Hajatnya habis. Next. Seterusnya, seterusnya, okey, yang ini yang saya sebut tadi. Semayang depan makanan. Dan demikian lagi, makruh sembahyang di hadapan makanan atau minuman. Makruh juga. Tapi taklah sekuat makruh. Tidaklah sekuat makruh. Ada nombor je, sebab tu tak nampak. Tak boleh buat apa. Ada nombor kat situ. Makan pun sama, tapi taklah semakruh membuang tadi, melabur tadi. Tapi makruh juga. Makruh sembahyang di hadapan makanan atau minuman yang ingin ia kepadanya, kerana disebut pada hadis. Makruh juga kalau ada makanan. Makruh juga. Sebab tu kalau nak buat kenduri kan, apa kan, kalau kata nak buat sembahyang hajat lah, kata nak minta sembahyang hajat, makanan simpan dulu, jangan letak dulu kat depan. Tu bila nak buat nak buat macam kenduri ke, buat tahlil, sekali buat solat hajat ke apa kan. Biasa Pantai Timur main solat hajat ni. Pantai Barat ni jarang sikit solat hajat. Dia ada tahlil, ada doa selamat gitu je. Tapi Pantai Timur kadang dia ada solat hajat, minta solat hajat. Jadi ketika solat hajat tu, kita akan sedia makanan untuk Pak Imam, Pak Bilal, orang surah masjid yang datang rumah. Makanan tu dapur dulu. Buatnya ada nampak dah. Wah, kambing lah ini malam. Masa tu semayang tak ada dah. Semayang hampir dah masa tu. Hampir dah. Dan demikian lagi makruh sembahyang di hadapan makanan atau minuman yang ingin ia kepadanya, kerana disebut pada hadis. Hadis dia tiada sembahyang, artinya tiada sembahyang artinya kamil. Kamil tu sempurna di hadapan makanan. Tiada sembahyang di hadapan makanan. Hadisnya berbunyi la salata bi hadratit ta'ami.
tidak ada sembahyang di hadapan makanan. Maksud tidak ada sembahyang tu adalah makruh. Makruh. Bukan maksud batal lah, tak sempurna maksudnya. Solat dalam keadaan makanan telah dihidangkan, sama ada rumah orang ataupun rumah sendiri pun. Cuma ada maksud makanan telah dihidangkan tadi tu, maksudnya ada 3 syarat. Ada 3 syarat yang menjadikan sembahyang dalam keadaan makanan itu telah terhidang makruh. Ada 3 syarat. Kalau tak memenuhi 3 syarat ni, dia tak makruh. Ada 3 syarat. Yang pertama, dia kata kat sini makanan telah dihidangkan. Dan demikian lagi, makruh sembahyang di hadapan makanan yang ia ingin kepadanya. Maksudnya makanan yang ia ingin tu maksudnya makanan tu telah terhidang. Tu maksud dia. Maksudnya orang nak solat tapi makanan telah terhidang. Itu maksudnya. Itu pertama, makruh. Makanan telah terhidang. Maksud makanan telah terhidang adalah dia nampak makanan tu. Dia nampak makanan tu. Ataupun dia bau aroma dia. Bau. Oh, ini pulut durian ni, serawa durian ni. Tu, dia bau dah. Maksudnya nampak lah tu. Maksudnya makanan telah terhidang lah tu. Bukan maksud hidang tu adalah hidang semata-mata. Tidak. Maksud hidang tu adalah hidang. Dia berada dalam pinggan dan hidang. Dan dia nampak. Yang kedua, maksud hidang adalah walaupun tak nampak tapi bau. Itu maksud hidang juga. Jadi bila telah bau aroma, telah nampak, telah terhidang makanan, maka makruh. Makruh sembahyang waktu tu. Satu syarat. Dia ada 3. Tak habis lagi baru satu. Yang kedua, syarat yang kedua dia kata kat sini, makanan atau minuman samalah yang ingin ia kepadanya. Maksudnya orang ni teringin nak makan. Kalau makanan telah terhidang, orang tu tak teringin, tak makruh sembahyang. Sebab dia dah kenyang. Tak teringin, dah kenyang dah, tak makruh. Ada pulut durian sekali dengan santan dia, Allah. Gula Melakanya ditaburkan. Ditabur dengan rata. Nampak dah daun pandan yang terkeluar sikit dengan putih melepaknya santan yang telah dimasak. Pekat santan dicampur dengan tepung jagung sedikit. Dah nampak dah. Lepas tu nampak dah musangking. Duduk kat tepi, elok je macam kucing tidur kat tepi. Dah nampak dah. Bau aroma menusuk ke kalbu. Dan dia memang suka, memang teringin nak makan. Waktu tu makruh. Tapi kalau dia tak makan durian, durian busuk, macam bau stoken busuk, dia kata. Ada orang kata gitu. Saya tak faham kenapa dia kata gitu. Cannot brain. Tak faham orang kata durian tu bau macam stoken busuk. Ada orang kata tak makan. Okey. Jadi dia tak selera langsung, ataupun dia selera tapi dia dah kenyang, tak boleh masuk dah pun, maka sembahyang tu tak makruh lah. Jadi dia teringin. Sebab tu dia kata yang ingin ia kepadanya. Pertama, makanan tu telah terhidang, dia tahu terhidang ataupun aroma, dan dia memang teringin, maka makruh. Tapi kalau tak teringin sebab dah kenyang, maka tak makruh sembahyang. Okey. Yang ketiga, masuk orang tengah lapar. Bolehlah kata orang tengah lapar. Kalau dia tengah lapar, tapi dia tak makan makanan tu. Dia tak makan kambing. Ada kambing kat depan. Dia tengah lapar. Tak makruh lah. Sebab makanan, tak makruh dari segi makanan terhidang. Tapi makruh dari segi lapar. Lapar kan tak selesa. Tu makruh dari sebab lain. Dari segi makanan terhidang tu tak makruh lah. Sebab dia bukan makan kambing pun. Contoh gitu. Tapi makruh juga sembahyang dalam keadaan lapar. Tapi bukan sebab makanan terhidang ke tak terhidang. Sebab memang lapar. Bila lapar kan tak selesa. Kurang khusyuk. Contohnya gitu. Yang ketiga, berkuasa atau memang dapat ambil makanan tu. Berkuasa untuk ambil. Kalaulah dia makanan telah terhidang, aroma telah masuk ke menusuk hidung dia. Tapi itu kedai sebelah. Kedai sebelah masak. Dia kedai sebelah ni, dia sembahyang dalam keadaan bau. Allah sedapnya. So ayam ke ni? Allah sedapnya bau kan? Itu tak makruh. Sebab makanan tu makanan orang. Dia tidak berkuasa dekat makanan tu. Dia tak berkuasa. Jiran dia yang masak, dia tak berkuasa dekat makanan jiran dia. Maka sembahyang je lah, tak makruh.
Ini makanan dia berkuasa untuk ambil. Dia berkuasa untuk ambil. Dia memang boleh ambil makanan tu. Jadi makruh lah. Ini tak jiran punya makanan, tak makruh lah walaupun bau macam mana pun. Jadi kalau sekadar dia lalu kat jalanan, jalan-jalan, semayang tepi jalan dan sebagainya, tiba-tiba bau, terlihat makanan dekat kedai, dia semayang kat situ, tengok tepi tu ada kedai, tengah-tengah nak semayang tu, tengok kat kedai tu ada makanan telah terhidang, tak makruh, tu kedai punya. Jadi tak makruh lah. Jadi ada tiga sebab, 3 syarat untuk jadikan makruh. Makanan tu telah terhidang ataupun dia dapat aroma bau, dan dia memang teringin untuk makan tu, dan dia memang berkuasa dekat makanan tu kalau dia nak, barulah makruh. Kalau tidak makruh. Betul, busuk, durian busuk tapi sedap makan. Pelik betul. Tak pelik. Kita ni, orang manusia ni, dia ada nikmat di sebalik perkara-perkara macam tu. Sakit, ada nikmat sakit. Sakit juga ada nikmat. Ketika sakit tu, ada orang boleh menikmati sakit tu. Itu hebatnya kita boleh rasa. Kita boleh rasa nikmat sakit. Ada keadaan, tak semestinya sakit tu nikmat, tapi ada keadaan bila kita sakit, Allah nikmatnya sakit tu. Tapi ada sakit yang tak nikmat, tak boleh tahan kan. Macam sakit kepala kan, berpusing-pusing, itu tak nikmat. Tapi ada sakit yang sakit tu nikmat. Contohnya bisul nak meletup, dia sakit, dia nyut. Sakit tu tak elok lah, benda tak elok lah sakit tu, tapi ada nikmat di situ. Macam tu juga busuk. Ada busuk yang pening kepala nak muntah. Contohnya busuk orang mati, bangkai pula, orang atau bangkai binatang. Busuk orang yang tak ditanam. Itu lain macam dia busuk. Tapi ada busuk yang nikmat. Ada. Contohnya kalau orang duk makan ikan perkasam tu, busuk tu bau tu. Bau cempedak, busuk tu sebenarnya. Makan usus, perut kapet, saya lupa, perut tali tu, yang tu tali-tali tu kan, perut muda tu kan, Masya Allah, najis dalam tu. Perut kapet tu najis dalam tu. Jadi dia buka, basuh bubur kapur, bubur cuka gitu gini, putih. Boleh makan? Boleh. Sedap. Ini macam busuk tu perut tu dicuci kot dalam perut tu, lepas tu dia sumbat dengan daging. Makanan ni dekat Thailand ada, dekat Kemboja ada, dulu kat pantai timur je, sekarang dah sampai ke pantai barat dah. Dia macam sausage. Dalam tu dia sumbat dengan apa? Dengan daging cincang, dengan lemak-lemak, macam-macam dicampur. Tetel tu, potong-potong, hancur kan, bersihkan. Allah telah liur dah. Bersihkan dia punya usus tadi, usus yang tu, usus tu bersihkan. Kemudian sumbat. Bakar. Adalah dia punya resepi dia. Kalau petani sana, dia buah pulut dalam tu. Buah pulut. Saya tengok di sini, dijual di sini, di Pahang, di Selangor. Saya tengok di Kedah, saya sempat tengok, sempat makan. Dia bubuh hanya semata-mata daging cincang dengan tetel-tetel, dengan lemak-lemak yang tu je. Di petani Thailand belah-belah sana, dia bubuh sekali dengan pulut. Dia punya bau lagi fenin lah. Ini fenin lah bau dia. Penin. Orang utara kata penin. Hilang ji dia. Penin bau dia. Tak boleh nak masuk makan. Tapi orang yang suka, Allah, bau tu bau rumput masam. Dah buang dah rumput tu dah buang, najis semua dah buang, dah suci murni dah, tapi bau dia kekal ada. Rumput masam lagi bau, tambah pulut pula, cicah lagi. Ya Allah, busuk pun orang suka. Orang suka. Tak semestinya busuk tu orang tak suka. Tapi ada yang tak suka, tapi ada yang suka. Jadi termasuklah durian.
Jadilah apa, durian tu busuk je. Tapi ada orang bau durian tu, ini bukan busuk, ini wangi. Okey. Cerita hujan-hujan ni sedap lah cerita pasal makan. Next. Baru-baru ni suami beli kat Damansara. Apa tongmo lah, nama macam-macam letak. Sausage apa? Sausage Kemboja lah. Usus sumbat lah. Tak kisahlah nama apa pun. Setiap tempat kan dia beza. Kalau macam dekat Kemboja sana, Vietnam sana lain sikit. Kalau dekat Patani dia lain sikit. Dia punya ramuan. Dekat tanah Melayu kita, kat Malaysia kita ni, biasalah sumbat dengan daging. Tapi adalah bau-bau sikit. Busuk. Okey, cerita pasal makan. Nak macam mana nombor yang ke-8 tu, la salata bi hadratit ta'ami. Tidak ada sembahyang apabila di hadapan makanan. Jadi ceritalah pasal makan. Next, kalau saya kira yang ke-9. Allah. Yang ke-9 kalau kiraan saya lah. Dan setengah daripadanya sembahyang di hammam. Hammam ni adalah, sekejap, mari kita tengok dulu yang Rumi apa tulis. Hammam juga. Hammam ni adalah bilik air. Hammam, tempat mandi. Tempat mandi. Hammam ni tempat mandi. Tempat mandi, bukan tempat buang air. Bukan tempat buang najis, bukan. Tempat buang air besar, buang air kecil, khala'. Hammam ni bilik air tempat mandi saja. Siapa yang nak buat bilik air, kalau nak buat rumah atau nak buat renovation bilik air dia, sebaiknya buat dua je. Tempat buang air kecil, buang air besar asing, tempat mandi asing. Tempat mandi tu hammam nama. Tempat buang air besar kecil tu khala' nama dia. Jadi hammam ni tempat mandi. Sebab apa bagus buat gitu. Tapi kalau dah beli rumah teras dan memang ada sekali bowl tu, jalan aje lah, tak ada masalah pun. Okey. Hammam ni tempat mandi. Okey, makruh. Kita baca dulu. Dan pada tempat jurang bukit. Jurang bukit. Menaik bukit macam ni ataupun macam ni, atau jurang. Nak naik bukit atau menurun. Dan tengah jalan dan tempat buang tahi. Ini baru tempat buang tahi. Toilet yang kita panggil. Dan tempat menyembah berhala. Baik. Kerana disebut dalam hadis. Juga. Hadisnya saya sempat cari, jumpa daripada riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yusalla fi sab'ati mawadin fil mazbalati wal majzarati wal maqburati wa qari'ati tariqi wa fil hamami, dekat hamam tu, wa fi ma'atinil ibili, tempat makan unta, wa fawqa zahri baitillah. Nabi SAW melarang solat di 7 tempat. 7 tempat ni yang bergabung, yang bawah tadi tu, yang bawah juga. Demikian lagi makruh sembahyang pada tempat apa? Unta tu. Mana tempat unta? Makruh sembahyang pada kanisa, itu tempat ibadah Yahudi, tempat ibadah makruh. Setengah sembahyang pada tempat perhimpunan unta. Tu dia masuk sekali. Dan perjeratan masuk sekali lah. Masuk sekali. Tak apa, kita baca hadis ni sekaligus. Nabi melarang duduk di 7 tempat. Sab'ati mawadin, 7 tempat. Yang pertama, tempat pembuangan sampah. Nanti dululah, kita tengok dulu dalam kitab kita tu. Yang pertama, pada hamam. Kita ambil hamam. Dalam hadis Nabi tadi dia tak susun macam kitab kita. Jadi kita ambil dalam kitab kita dulu. Hamam iaitu bilik air. Kenapa makruh mandi? Kenapa makruh sembahyang dalam bilik air? Makruh sebab boleh mendatangkan was-was. Dalam bilik air ni kadang-kadang ada najis juga. Jadi mendatangkan was-was, berkemungkinan tentang ada najis kat sini, tentang ada najis sini, tentang ada najis sini. Duk fikir gitu. Maka boleh mendatangkan was-was. Kerana itu makruh hukumnya. Sembahyang dalam bilik air. Lebih-lebih lagi,
Semayang tempat buang najis. Bowl tu. Kalau bilik air kita lah yang gabung sekali mandi, tempat mandi dengan tempat buang air. Lagi-lagilah makruh. Di tempat yang mandi semata-mata, yang tutup elok semata-mata pun makruh. Hammam pun makruh. Okey. Makruh juga di jurang bukit. Jurang bukit macam ni. Dia sembahyang kat sini. Dia sembahyang kat sini. Nak sujud macam mana tu? Okey, ataupun macam ni. Dia sembahyang macam ni. Kenapa makruh? Kerana boleh menyebabkan sengit. Rukuk tu kalau macam ni, jurang, bukan jurang, maksud jurang bukit, sama ada bukit ataupun mungkin tangga, samalah tangga, jenis tu, jenis macam ni. Dia punya lantai dia sini. Ataupun lantai dia macam ni. Tu maksud jurang. Jurang bukit tu maksud dia. Simen ke tak kisahlah apa pun. Okey, macam ni. Kenapa? Yang pertama, bila dia rukuk, dia payah sikit. Kalau macam ni tu nak rukuk silap-silap jatuh. Kalau macam ni rukuk mungkin tak ada masalah lagi. Kalau macam ni punya lantai macam ni. Kalau sujud masalah. Kalau macam ni, dia sujud macam mana nak sujud tu? Kalau keadaan macam ni lantai. Problem lah, sebab tu makruh. Kalau macam ni, silap-silap dia sujud tergolek. Ataupun dia terpaksa tahan. Ataupun nak sengit ke kanan, sengit ke kiri. Senang cerita, maksud jurang bukit adalah makruh sembahyang tempat yang tak rata. Tu maksud, tempat tak rata macam ni. Macam tu lah. Tempat yang tak rata, tak straight. Makruh kerana dia boleh menyebabkan jatuh, menyebabkan sengit, menyebabkan sibuk duk tahan dalam sembahyang tu. Duk tahan. Duk tahan tu. Sibuk duk tahan. Jadi makruh. Dan ditulis juga makruh tempat buang tahi, dah sebut dah tadi, tempat menyembah berhala. Tempat menyembah berhala. Iyalah, tempat menyembah penyembahan berhala makruh sebab boleh mendatangkan fitnah. Berhala kat situ, orang nampak, Pak Mat tu sembah berhala, kafir dah dia. Dia dah keluar Islam, murtad dah dia ni. Kenapa? Dia pergi sembahyang dekat tempat penyembahan berhala. Orang boleh salah faham, mendatangkan fitnah. Satu. Tapi makruh ya, tak haram. Sebab dia bukan sujud berhala tu, tapi boleh mendatangkan fitnah. Itu yang pertama. Yang kedua, tempat penyembahan berhala ni makruh kerana kat situ banyak setan. Dekat mana tempat-tempat yang Allah murka, kat situ setan suka duduk. Jadi setan duduk berkeliaran di berhala, dekat atas telinga berhala, atas kepala berhala, dalam mulut berhala, bergantung kat tangan berhala, kat kaki berhala. Jadi bila sembahyang tempat setan banyak, boleh khusyuk ke? Payah nak khusyuk. Kerana tu makruh. Sebab tu azan tu setan lagi. Kalau azan di masjid, azan di rumah kan setan lagi. Iqamah setan lagi. Bila setan lagi, dia nak datang balik untuk kacau kita sembahyang, makan masa. Mungkin rakaat kedua, rakaat ketiga. Kalau azan tu kuat, dia lagi jauh sikit. Jadi sementara nak datang balik tu mungkin rakaat ketiga, rakaat keempat, mungkin dah habis sembahyang baru dia sampai balik. Kalau qamat tu mungkin dia lagi tak jauh sangat. Tapi nak datang balik tu makan masa juga. Mungkin kita rakaat yang kedua, rakaat ketiga baru dia sampai balik. Kerana tu disunatkan azan dan iqamah. Sebab nak halau setan tu. Ini pergi sembahyang tempat setan. Kerana itulah makruh. Macam tu juga dalam toilet tadi tu, dalam tempat buang yang kecil, buang yang besar, makruh tempat rumah setan. Jadi payah nak khusyuk, tambahan pula takut was-was dengan najis. Kerana tu makruh. Ataupun boleh kita kata semua tadi adalah tempat yang tidak selayaknya. Tempat yang tidak selayaknya, boleh kita kata gitu. Makruh kerana tempat itu tidak selayaknya. Makruh kerana kenapa makruh solat di lereng bukit dan sebagainya? Kalau bukit betul, makruh kerana tempat orang lalu lalang. Gitulah. Makruh. Okey. Kalau kita tengok hadis tadi, kita baca yang seterusnya dulu. Baca dulu yang seterusnya. Lepas ni kita ulang balik hadis tadi. Dan setengah daripadanya tempat perhimpunan unta. Tempat perhimpunan unta. Dan perjeratan. Jerak. Perjeratan tu jerak. Apa? Kubur orang kafir. Jerak tu. Perjeratan. Yang tu kot sebut dah. Sama ada dibongkarnya atau tiada.
Sama ada tempat perhimpunan unta tadi ataupun perjaratan tadi, kubur tadi yang dibongkarkan, dah dikorek atau tiada, dah dikorek tempat unta duduk, tempat lepak unta telah dikorek atau telah telah ditambun, ataupun mungkin kubur tu telah dikorek, ditambunkanlah, atau tiada, ataupun atau tiada, sama ada dibongkarkan atau tiada. Tu maksudnya. Habis kat situ dulu, berhenti kat situ dulu. Jadi sama ada tempat tu dah dibongkarkan. Kalau tempat unta tadi kan ada najis-najis dia, dah dibuang atau tiada. Kalau dah dibuang pun sama juga, makruh. Makruh juga walaupun dah dibuang tempat-tempat dia tu. Sebab pastinya lah kenapa jadi gitu. Kerana kalau kita tengok hadis tadi, kita baca hadis tadi, naha an yusalla fi sab'ati mawadin. Nabi menghalang untuk solat di 7 tempat, fi mazbalati, tempat buang sampah, tempat buang sampah. Kenapa tempat buang sampah? Sebab sampah tu mungkin ada najis, mungkin ada najis di situ. Jadi makruh. Tak bimbang, takut was-was. Tapi tak haram, sah sembahyang. Majzarati, tempat penyembelihan haiwan. Samalah, tempat haiwan duduk, tempat haiwan lepak, atau dia kata tempat penyembelihan haiwan. Tempat penyembelihan haiwan ni sebab ada darah dia, mungkin ada najis dia. Jadi kalau sembahyang di situ, bimbang takut timbul was-was. Sah. Yang syarat jangan ada najis lah, sah. Tapi tempat boleh menyebabkan timbul was-was. Wal maqburati, kubur tadilah, jerak tadi. Wa qari'ati, tengah jalan, sebab ganggu orang jalan, ganggu wa qari'ati tariq, di tengah jalan. Wa fil hamami, bila air, kerana sama takut was-was, najis. Wa fi ma'atinil ibil, tempat unta lepak, tempat unta duduk, sebab mungkin dia berak kat situ, mungkin ada najis unta di situ. Najis, dia pun semayang di situ, sah, tapi makruh kerana bimbang takut was-was. Ya, ada najis ke tak? Gitulah. Samalah, atas alasan yang sama. Sebab kalau kata dia dah dibersihkan, dia ditolak kawasan tu, tetap sama juga, mungkin ada yang kesan-kesan dia mungkin ada, jadi makruh juga. Sama ada dibongkarkan atau tiada, tu maksud dia. Satu lagi, zahri baitillah, di atas Kaabah, makruh juga di atas Kaabah. Dalam hadis ni kata di atas Kaabah. Kaabah dia naik atas Kaabah, atas bumbung Kaabah. Makruh. Okey juga. Tak apalah, itu bukan pembahasan kita. Okey. Yang kedua ni, dan setengah daripadanya sembahyang tempat perhimpunan, iaitu kandang unta. Sama tadilah. Perjiratan, maksudnya perkuburan, dah sebut tadi, sama ada dibongkarkan atau tiada. Tetapi jika dibongkarkan, tak dapat tiada dilapiknya. Tu, tak dapat tiada, mesti la budda, mesti dilapikkan kalau telah dibongkarkan. Dan jika tiada, maka tidak sah sembahyangnya. Maksudnya tempat najis apa semua, ataupun tempat kubur tadi telah dibongkarkan, telah dikorek gitulah. Maksudnya bercampur najis dalam kubur tu, kan ada najis, bila lama-lama kan pecah perut dalam kubur tu, dalam perut tu najis, ada darah, ada apa semua. Orang ni, kubur ni, pejerak-jerak ni, bila dibongkar, dia bercampur-campur lah dengan tanah. Macam tu juga tempat unta tadi, bila dibongkarkan gitu, bercampur lah najis dengan tanah tu semua. Jika nak semayang juga di situ, dia kata nak dalam keadaan telah dibongkarkan. Kalau hukumnya makruh, sama ada dibongkar ataupun tidak dibongkarkan tanah tadi. Tapi kalau dibongkarkan, makruh. Cuma kalau dibongkarkan, tidak dapat tiada dengan dilapiknya. Mesti kena lapik. Wajib lapik. Kalau tak lapik, tidak sah, maka tidak sah semayangnya. Sebab ada najis kan, dibongkar-bongkar dah bercampur dengan tanah tu. Okey.
Habis. Cuma sebab apa gitu? Perangai unta memang gitu. Perangai unta ni, bila dia dah jadikan satu tempat tu tempat dia rehat, tempat dia berhimpun ramai-ramai, bila-bila sebulan 2 bulan dia datang balik tempat tu, dia akan lepak kat situ. Dia tak akan lepak tempat lain. Dia kenal tempat dia duduk, tempat perhimpunan dia. Tempat perhimpunan dia. Sebab tu makruh semayang di situ. Sebab kalau tempat kandang, tempat unta duduk, dia singgah situ, lepak rehat. Kalau kata sebulan tu dia datang, lalu kau tu dia rehat je kat situ. Selang sebulan lagi datang, lalu dia rehat. Tu. Jadi bila semayang di situ hukumnya makruh, kerana bimbang takut ada najis-najis kat situ, hukum makruh. Tapi kalau memang tempat kandang unta, tempat sembelihan unta tu, dan telah dibongkarkan campuran tanah apa semua tu, maka wajib kena lapik, kena pakai sejadah. Kalau tidak, tak sah. Habis. Oh, ada sikit lagi. Last. Yang terakhir last. Dan setengah daripadanya dan demikian lagi makruh ia sembahyang pada kanisah. Apakah dia kanisah? Kanisah iaitu tempat ibadah Yahudi. Tempat ibadah Yahudi tu dia panggil kanisah. Makruh. Sama juga makruh sebab menimbulkan fitnah, banyak setan lalu lalang. Fitnah kata, oh dia tu dah masuk agama Yahudi. Orang kata gitu. Dan boleh tempat setan banyak, nak khusyuk macam mana? Tak ada setan pun tak boleh khusyuk. Tempat tak ada setan pun payah nak khusyuk. Ini kan pula tempat setan lalu lalang. Atau bi'ah. Bi'ah ni iaitu tempat ibadah Nasara. Bahasa kita panggil gereja. Bahasa kita gereja. Okey, makruh juga, sama atas alasan yang sama, setan berlambak duk lalu lalang ataupun menimbulkan fitnah. Atau di huf ni kuil sami lah maknanya. Kuil sami lah. Kalau kuil ni maksudnya tempat sami, hub sami. Maka sekaliannya itu makruh semayang padanya. Dan masuklah kuil-kuil lain, tempat semayang agama-agama lain, makruh. Dua sebab, setan penuh, menimbulkan fitnah. Makruh, tapi sah semayang. Bukan tak sah, sah. Habislah kita. Siapa ada soal, boleh soal kat bawah. Sebab dah cukup sejam. Oh, sejam apa? Sejam setengah. Dah lebih dah. Saya tak perasan. Nak habiskan juga. Maka kita berhenti dekat sunat-sunat yang patut dikerjakan sesudah sembahyang. Lepas sembahyang buat apa? Lepas sembahyang terus bangun ke? Lepas sembahyang kena baca apa-apa tak? Manalah tahu lepas sembahyang tu tak payah buat apa-apa ke, ataupun ada bacaan-bacaan tertentu ke, ataupun bacaan kita tu betul dah ke, atau bukan betul, kena tak dengan sunnah, ataupun macam mana akan datang. Bawah sikit tu tanda muka surat yang seterusnya tu lah, sunat-sunat yang patut dikerjakan sesudah sembahyang. Ada komen bawah, ataupun stop lah, ada soalan, stop lah soalan, sebab soalan dah banyak. 11.30 saya tak perasan 11.30. Soalan kena stop. Kita tengok soalan. Soalan yang pertama, kalau pejam mata masa solat, makruh hukum pejam, kecuali jika pejam khusyuk. Sunat tengok tempat sujud. Pejam mata kenapa? Dengan pejam mata lebih khusyuk, maka sunat. Sunat pejam, maksudnya tak ada masalah pejam mata, sebab nak khusyuk. Tapi kalau pejam mata terbayang bukan-bukan, makruh pejam. Tapi boleh ke nak pejam masa solat? Boleh. Sunat tengok tempat sujud. Pejam jika terbayang bukan-bukan, makruh. Pejam jika khusyuk, sunat.
Soalan kedua, lepas memberi salam baru sedar kain telekom tak tutup kaki. Adakah sah solat? Kalau yakin lepas mayang tu masuk lepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus sedar kaki tak tutup, maka wajib ulang balik semayang. Semayang dia tak sah. Semayang dia tak sah. Sebab yakin kaki dia tak tutup. Pada mazhab Syafi'i memang tak sah. Kena ulang balik je, Juwairiyah. Masa sujud buka mata ke Ustaz? Ya, masa sujud buka mata. Bukan tutup mata. Samalah juga tadi. Buka mata sunat. Tutup mata terbayang bukan makruh. Tutup mata khusyuk sunat. Bukan. Tutup mata khusyuk sunat, betul. Sama juga macam tadi. Ustaz lukis, ramai salah faham bab tengok tempat sujud. Saya dah lukis tadi, settle. Kepala tetap, lirikkan mata je yang gerak. Kalau gerak sekali tak apa. Macam ni dia tengok dia gerak sekali. Settle. Tapi kalau ni tengok kiri kanan, makruh. Makruh. Lirikkan mata tu banyak-banyak makruh. Setakat gerak sikit gerak macam tu je. Tak makruh. Okay, apa lagi? Bagaimana dalam solat jemaah? Pergi qada hajat, confirm imam dah salam. Kalau solat jemaah, macam mana ni? Maksudnya dia nak solat jemaah, dia nak solat berjemaah, tiba-tiba sakit perut. Buang air dululah. Iyalah, buang air. Macam mana? Lepas tu imam bagi salam. Salam. Sama juga. Dia tak kira masuk dia jadi imam ke, dia jadi makmum ke, dia sembahyang seorang ke. Makruh menahan daripada buang air kecil, buang air besar ni. Makruhnya tak kira siapa-siapa. Janji sembahyang. Sembahyang seorang, sembahyang jadi imam, sembahyang jadi makmum tak kira. Makruh juga hukumnya menahan. Walaupun kalau dia nak jadi makmum, dengan dia pergi buang air tu menyebabkan imam salam, walaupun gitu tetap lebih baik buang air dulu. Buang air dulu. Solat dalam keadaan mengantuk, sunat tidur dulu. Ya, sama juga. Dalam keadaan mengantuk, Zaliha Razali, sunat tidur jika sama juga. Jika dengan tidur tadi sempat bangun sebelum habis waktu. Kalau dia kata tidur ni silap-silap, tinggal sembahyang, haram tidur. Katalah ada sejam lagi, dia kunci jam, lagi setengah jam bangun, dia pun tidur. Lepas setengah jam dia bangun, ada setengah jam lagi nak habis waktu, maka sunat tidur. Bukan sunat, makruh sembahyang juga dalam keadaan mengantuk. Mengantuk ada dua. Satu sangat mengantuk, yang kedua mengantuk biasa. Yang saya kata ni sangat mengantuk. Kalau mengantuk biasa-biasa, melekat mata tu, sunat sembahyang terus, tak sunat tidur. Ini ngantuk sungguh. Macam tu sungguh ngantuk. Tapi boleh tahan, ngantuk sungguh. Bila mengantuk sungguh, bahasa pun tak picik lagi, masa masih lagi panjang, sunat tidur dulu jika dia mampu untuk bangun. Kalau tak mampu bangun, haram tidur. Sakit gigi paling tak nikmat. Yalah, sakit yang paling sakit lah. Sakit yang paling sakit. Sebenarnya sakit yang paling sakit, sakit leher. Ni, sakit tekak ni. Bukan sakit tekak, sakit leher. Salah tidur, salah bantal tu, kan? Itulah sakit yang paling sakit. Kalau nak tahu, sakit gigi ke, sakit kanser ke, sakit apa ke, paling sakit adalah sakit leher. Teka-teka orang dulu. Kenapa pula paling sakit leher? Padahal sakit gaut lagi sakit. Tak, sakit leher yang paling sakit. Sakit leher macam mana? Yang tak boleh pusing tu yang paling sakit. Kenapa? Paling sakit. Dia panggil sakit yang paling sakit. Bukan sakit gigi. Next.
Bau ikan perkasan, bau dia boleh buat bebai oh. Selingan aja. Ya, betul. Apa lagi nama? Solat dekat bukit mau tergolek dog. Memang tergolek dog ah. Kitab biru perjiratan. Oh, okey ya. Sejadah yang diguna untuk lapik itu bernajis ke? Kenapa pula bernajis? Macam mana? Maksudnya apa? Ada najis, dia semayang atas najis ke macam mana? Kalau ada najis, dia semayang atas najis, okey, tak ada masalah, boleh semayang sebab najis tu di bawah sejadah. Tak ada masalah. Yang tak bolehnya, najis tu menyerap, masuk sampai naik ke atas sejadah. Tu tak boleh lah. Kena tangan kita, kena dahi masa kita duduk, kena. Tak boleh lah. Tapi kalau najis tu di bawah, tak ada masalah. Tak ada masalah najis di bawah sejadah. Penuh dengan tai. Penuh tai ayam. Dia semayang dekat reban ayam. Kenapa? Buat masalah. Buat hukum pekah. Jadi, dia pun kena pakai sejadah. Kalau tidak macam mana? Dia pun pakai sejadah, letak sejadah. Tepi tu penuh tai. Bawah sejadah tu penuh tai. Sah semayang. Dengan syarat tai tu tak menyerap naik sampai ke atas. Naik sampai ke atas memang tak boleh lah. Kena dahi, kena tangan, batal lah. Jadi sejadah tu bernajis lah di bawahnya, tapi di atasnya tidak. Dan boleh bawa semayang esok lusa pun lagi. Ambil najis yang tak, ambil kain, ambil sejadah yang tak basuh lagi tadi tu, yang bawah tu ada najis tadi, siap ada bertepek lagi 2-3 najis dekat bawah, 2-3 ketul najis dekat bawah sejadah, bertepek lagi ada. Ambil semayang atas tu boleh, sebab yang najis tu kat bawah, bukan kat atas. Dengan syarat tadi lah, jangan menyerap naik. Fakrul, saya selama ni salah baca tahiyat akhir. Misalnya bacaan yang semestinya dibaca satu harakat, tapi saya baca pendek tanpa harakat. Sebaliknya bacaan yang tak ada harakat, saya baca satu harakat. Adakah solat saya dikira sah? Kalau saya menjadi makmum, apakah bacaan saya boleh ditampung imam? Tak boleh. Tahiyat akhir tak boleh. Tahiyat akhir rukun. Bila rukun, salah baca dengan maksud buang mana-mana huruf, tambah mana-mana huruf, maka tak sah. Itu rukun qauli tu. Bahaya, hati-hati. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tulillah. Dia sepatutnya tulillah. Hati-hati tu. Sebab la kan, alif lam lam, Allah kan, alif lam lam ha tu panjang sikit kan, ada tanda cek tu, ada tanda satu tu, ada tanda dua harakat satu alif tu. Jadi Allah, bukan Allah, bukan Allah. Jadi tulillah. Alhamdulillahi. Tak sah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya kat situ ada dua. Dia at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tulillah. Satu aja. Mana satu lagi? Mana alif? Buang. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Macam budak-budak dia baca. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan? Banyak tambah huruf tu. Tambah panjang pendek jahanam tu. Maka dia mengurangkan huruf. Maka tak sah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ada orang baca gitu tau. Daripada tadika dia baca, kemudian dia semayang, tak pernah perbetulkan dekat guru-guru, maka dia baca sampai ke nombor 60 gitu. Tapi orang tak dengar. Sebab dia baca kan senyap, main kan senyap kan baca tahiyat. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Patut salihin. Kan ma'arif disukun tu. Tak adalah panjang tu, maksudnya ada ya kat situ. Salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Satu. Patut dua. Asyhadu an la ilaha illallah. Hati-hati. Ada asyhadu pun ada. Asyhadu. Asyhadu an la asyhadu. Mana ha? Buang ha. Habis. Sebab dia rukun qauli. Tahiyat akhir tu rukun qauli. Salah rukun qauli, sorry to say, tak sah sembahyang. Buang huruf rukun qauli, tak sah sembahyang. Sorry to say. Jadi macam mana? Tak sah sembahyang. Gitu je lah kata.
Macam orang tak sempurna baca Fatihah. Sama lah. Tak sah. Lainlah dia pelat yang telah tak boleh diubah. Lainlah, itu dimaafkan sebab dia pelat. Dia tak boleh sebut ra jadi ghin, ra dia tak lagi. Lainlah. Ar-Rahmanir Rahim, tak lagi dah. Ar-Rahman aku cakap dia tak lagi dah. Itu tak apa, dia maaf. Jadi at-tahiyyatul salah pun kerana kepelatan lidah dia, ada masalah lidah, tak ada masalah. Sebab dia dimaafkan. Cuma tak boleh jadi imam je. Ini tak boleh sebut, tapi sebab cuai dalam menuntut ilmu, maka tak sah sebenarnya. Tak sah. Rukun qauli tak sah lah. Allahu Akbar, dia Allahu Akbar, tak sah. Sebab rukun qauli. Fatihah tak sah. Apa lagi rukun qauli? Tahiyat akhir tak sah. Selawat salah, tak sah. Assalamualaikum salah, tak sah. Salah, tak sah. Macam ni. Okey. Bertasbih tu makruh. Ya, makruh. Menyilangkan jari jemari kat masjid masa menunggu solat. Buat gini, kerak, patah-patah jari semua tu makruh tu. Dalam masjid lah makruh. Jika nak baca surah baca lazim, nak baca surah lazim, tiba-tiba teringat nak baca surah lazim yang lain, boleh tak berhenti dan baca surah lazim yang lain, atau macam mana caranya? Boleh je. Fazilawati, sunat habiskanlah. Tapi kalau nak baca berhenti je, baca yang lain, boleh. Tak makruh. Diharuskan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Macam lain lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Boleh. Tak ada masalah. Kalau habiskan surah tu sunat. Tu je lah. Ustaz, ngantuk gila pas maghrib, tidur terjaga 3.30 pagi. Saya solat isyak. Mujur ingat sebab telekong masih pakai. Tak buka waktu maghrib. Apa ni? Ya Allah, ustaz ngantuk gila. Pas maghrib tidur. Lepas solat maghrib tidur. Terjaga 3.30 pagi. Terus solat isyak. Ambil wuduk lah weh. Tak ambil wuduk mana sah? Batal wuduk. Mujur ingat sebab telekong masih pakai. Tak buka waktu balik. Tapi ambil wuduk. Kat bawah tu. Nasib baik kata. Nasib baik ada kat bawah tu. Macam mana? Tapi ambil wuduk pas terjaga tu baru solat isyak. Tapi ambil wuduk. Maksudnya ambil wuduk lah. Kalau ambil wuduk maghrib tak boleh. Dah tidur batal. Dah tidur lain lah, tidur dalam keadaan duduk. Kalau nak semayang isyak tu kena wuduk lain lah. Okey, tak ada masalah. Ini bukan soalan ni. Ini statement aja. Sharing is caring. Jika tengah baca surah lazim, tabat yada, tiba-tiba teringat nak baca surah lazim yang lain, boleh tak berhenti terus? Ini soalan tadi. Boleh. Habislah. Syukran jazilan. Habislah. Cukuplah dahulu perkongsian kita. Rasanya tak ada soalan dah. Cantik, alhamdulillah. Boleh berhenti dah. Perut pun dah lapar, hujan-hujan macam ni. Makan ubi kayu rebus cicah dengan kelapa kan, gula sikit, garam sikit. Kena air nira nipah lagi. Masya Allah. Tak adalah di sini Selangor ni air kopi je lah. Alhamdulillah. Teh kopi sampai siang tadi. Sampai. Alhamdulillah, terima kasih pada yang menghantar. Campur pula dengan serbuk susu kambing, susu apa tu campur. Power padu baang. Padu. Okey.
Lapar-lapar perut dah. Tangguh dulu. Kita berhenti dekat sunat yang patut dikerjakan sesudah sembahyang. Adapun sunat yang dikerjakan kemudian daripada sembahyang, lepas sembahyang, maka Nabi SAW apabila selesai sembahyang menyapu dengan tangannya bla 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 sampai habis. InsyaAllah. InsyaAllah Ramli sah sebab penyakit, batuk sebab penyakit, tak ada masalah. Putus mualat pun tak ada masalah, bukan sebab sengaja ya Ramli. Lama tak dengar, tak nampak, patut pun kena COVID. Oh ya ke? Baca Fatihah putus mualat dia Ramli Adam Akif. Patut pun lama tak nampak. Sah ke? Sah InsyaAllah, kalau tak sengaja sah. Bakar lain sungguh ustaz ni, telan liu aja. Saya hujan-hujan ni saya buka balik ni. Allah tak berhenti lagi renyai-renyai. Ini kalau bukan time PKP ni dah keluar dah ni. Dah hello dah orang dekat-dekat ni. Keluar dah. Duduk di kedai kejap, makan-makan kenyangkan perut. Tapi nak buat macam mana? PKP buat kopi sekejap lagi lah kat bawah. Kita tangguh dulu. Panah-panah lain. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr lalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.